Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Noria. Pada hari ini kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tentang kajian case study kami, iaitu Taman Negara Bako. Baiklah, saya Jian Zirani binti Sailis, nomor matrik 107084. Saya akan membentangkan perkenalan studi case ini, iaitu Taman Negara Bako. Baiklah, Taman Negara Bako ini merupakan taman pusat ekopelancongan di mana taman ini terletak kira-kira 37 km daripada bandar Kuching yang ditubuhkan pada tahun 1957. Selain daripada itu, Taman Negara Bako ini juga mempunyai pelbagai ekosistem yang menyokong kehidupan spesies lebih daripada 150 spesies burung jenis Reptilia dan Amphibia. Selain daripada itu, Taman Negara Bako ini juga mempunyai aktiviti seperti jungle trekking, berkayak dan lain-lain. Baiklah, seterusnya saya Fabian Wesley Anak Sulis akan menjelaskan bahagian saya, iaitu latar belakang kajian kami di Taman Negara Bako. Saya akan menjelaskan 5 perkara, iaitu yang pertama maklumat am, yang kedua kepelbagaian biologi dan spesies yang terancam, yang ketiga aktiviti pelancongan ataupun ekopelancongan, dan yang keempat kepentingan ekologi, yang terakhir iaitu berkaitan isu dan cabaran semasa. Melalui maklumat am, Taman Bako ini ditubuhkan pada tahun 1957 di bawah Ordinan Hutan Sarawak. Seterusnya, Taman Negara pertama Taman Bako ini merupakan taman negara yang wujud di Sarawak pada tahun tersebut, iaitu 1957. Taman Bako ini terletak di Semenanjung, Muara Tebas, iaitu jarak dari 37 km dari Kuching. Keluasannya lebih kurang 2,700 hektar. Untuk pergi ke Kampung Bako pula, pengangkutannya hanyalah menggunakan bot sahaja. Manakala kepelbagaian biologi dikenali sebagai taman mesra spesies dan beberapa habitat seperti monyet proboscis, iaitu panggilannya Nasilis larvatus, spesies yang terancam oleh IUCN. Terdapat juga kera ekor panjang, biawak pemantau, babi berjanggut, tupai terbang dan pelbagai katak yang mempunyai spesies yang hampir terancam. Di Taman Bako juga terdapat lebih daripada 150 spesies burung. Aktiviti pelancongannya pula popular melalui bidang pendidikan dan ekopelancongan, iaitu terdapat 16 laluan mendaki dan juga trek untuk berbasikal. Tarikan di kawasan tersebut juga yang menarik seperti kita dapat lihat seperti tebing, batu pasir yang tersembunyi, ataupun air terjun, pembentukan batu secara semula jadi. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan tersebut seperti celet dan rumah persinggahan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Kepentingan ekologi pula terdapat berbagai habitat seperti kayu bakau, gambut, kerangas, batu kapur, padang rumput, hutan hujan tropika. Manakala isu dan cabaran semasa adalah seperti berikut, seperti terdapat pada slide tersebut, iaitu yang pertama kesihatan pantai, kedua kesan pelancongan terhadap ekosistem, yang ketiga pencemaran dan sampah, keempat merupakan gangguan terhadap komuniti tempatan, dan yang terakhir iaitu perubahan iklim global yang mempengaruhi habitat secara hidup. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian mempunyai 3. Yang pertama ialah menilai tahap pengetahuan masyarakat terhadap Taman Negara Bako sebagai taman negara yang pertama di Sarawak. Kedua pula, mengkaji persepsi masyarakat terhadap kepentingan Taman Negara Bako dalam pemeliharaan biodiversiti. Dan ketiga pula, menilai keperluan kemudahan awam tambahan di kawasan Taman Negara Bako. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Noria. Nama saya Nurshima binti Nijam, nomor matrik 105871. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian yang dijalankan ini berbentuk kajian tinjauan berbentuk pendekatan kuantitatif. Penyelidikan ini menekankan kepada fenomena-fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data. Kajian tinjauan merujuk kepada kaedah pengumpulan data dengan bertanyakan satu set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih daripada populasi yang hendak dikaji.
Fokus utama dalam kajian ini adalah keperluan kemudahan awam tambahan di kawasan Taman Negara Bako. Saya Muhammad Azim Ghazmi, saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Berdasarkan rajah di atas, seramai 36 orang bersamaan dengan 96 responden yang mempunyai pengetahuan tentang Taman Negara Bako adalah taman yang pertama di Sarawak. Manakala 30 orang responden bersamaan dengan 4% tidak mempunyai pengetahuan tentang Taman Negara Bako adalah taman pertama di Sarawak. Selain itu, berdasarkan rajah 5, jumlah responden yang mengetahui tentang Taman Negara Bako melalui media sosial ialah seramai 30 orang bersamaan dengan 67%. Melalui program pelancongan pula, seramai 15 orang bersamaan dengan 14%. Seterusnya, seramai 12 orang, iaitu 11% responden yang mengetahui tentang Taman Negara Bako melalui ahli keluarga. Akhir sekali, melalui pengetahuan lain-lain tidak disenaraikan, iaitu sebanyak 8 orang. Rajah 6 menunjukkan sebanyak 78 orang bersamaan dengan 31% responden yang setuju bahawa Taman Negara Bako ini perlu dipromosikan secara meluas dan 28 orang bersamaan dengan 29% responden yang memilih setuju. Untuk rajah 7 menunjukkan sebanyak 70 orang responden yang sangat setuju bahawa Taman Negara Bako berperanan penting dalam pemeliharaan biodiversiti. Seterusnya, seramai 35 orang bersamaan dengan 33% responden yang setuju dengan kenyataan di atas. Rajah 8 menunjukkan sebanyak 75 orang bersamaan dengan 31% responden yang sangat setuju bahawa perlu lebih banyak kemudahan awam seperti kafe, tempat rehat dan tandas stamina di kawasan Taman Negara Bako. Seterusnya, seramai 31 orang bersamaan dengan 39% responden yang setuju dengan kenyataan di atas. Rajah 9 menunjukkan sebanyak 79 orang bersamaan dengan 75% responden yang sangat setuju bahawa Taman Negara Bako dapat membantu mempromosikan ekopelancongan di Sarawak. Seterusnya, seramai 72 orang bersamaan dengan 25% responden yang setuju dengan kenyataan di atas. Baiklah, sekarang kita akan balik kepada bahagian cadangan penyelesaian. Taman Negara Bako mengalami cabaran dalam mempromosikan Taman Negara Bako kepada para pengunjung dan terdapat beberapa cadangan penyelesaian dan penambahbaikan yang boleh dibuat, seperti yang pertama iaitu sentiasa melakukan penyelenggaraan kemudahan yang ada di Taman Negara Bako. Contohnya, setiap minggu akan adanya kerja-kerja pembaik pulih atau penyelenggaraan terhadap kemudahan awam yang disediakan supaya dapat menjaga keselamatan dan keselesaan para pengunjung. Yang kedua, mengadakan aktiviti besar seperti festival. Taman Negara Bako boleh mengadakan aktiviti festival seperti festival alam sekitar dengan aktiviti menghijaukan kawasan di Taman Negara Bako supaya dapat menjaga keindahan alam semula jadi. Seterusnya, membuat promosi tiket kemasukan. Hal ini dapat menarik perhatian para pengunjung untuk pergi bercuti ke Taman Negara Bako dan sekali menjadi bahan untuk mempromosikan Taman Negara Bako. Seterusnya, mempertingkatkan sistem pengurusan sampah. Pihak pengurusan perlu meningkatkan lagi pengurusan sisa sampah dengan menyediakan jadual pengurusan sampah yang berkala setiap minggu dan menyediakan lebih banyak kemudahan tong sampah. Seterusnya, menawarkan aktiviti pendidikan untuk sekolah dan pelajar IPT. Contohnya, menawarkan lawatan sambil belajar yang akan dibimbing oleh pihak pengurusan di Taman Negara Bako untuk meningkatkan kesedaran pelawat tentang kewujudan haiwan-haiwan liar dan tumbuhan liar yang ada di Taman Negara Bako. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah kesimpulan. Taman Negara Bako merupakan salah satu permata semula jadi dan budaya yang paling berharga di Malaysia, khususnya di negeri Sarawak. Sebagai taman negara tertua di negeri ini, Bako bukan sahaja menjadi tempat perlindungan biodiversiti yang luar biasa, tetapi turut menyimpan nilai budaya, tradisi, dan gaya hidup komuniti pesisir yang unik. Namun begitu, perubahan iklim, cabaran pengurusan pelancongan, kekangan infrastruktur, dan ketidakseimbangan antara pelestarian dan pembangunan telah meletakkan taman ini dalam kedudukan yang genting. Kesimpulannya, usaha pemeliharaan Taman Negara Bako perlu bergerak melampaui pendekatan konvensional. Ia harus bersifat holistik yang merangkumi aspek semula jadi, budaya, teknologi, pendidikan, dan ekonomi komuniti. Pendekatan ini bukan sahaja akan memastikan kelangsungan taman ini sebagai khazanah negara,
tetapi juga menjadikannya sebagai contoh model pemeliharaan warisan yang berjaya di rantau Asia Tenggara. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembentangan kami, yaitu kumpulan 6. Ini merupakan beberapa gambar pada lampiran kami semasa kami dalam perjalanan pergi ke Taman Bakau Nasional Sarawak. Itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 6. Sekian, terima kasih.